Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kuala Lipis, Pahang, Darul Makmur. Malam semalam saya dan rakan-rakan serta keluarga pergi menonton filem Mat Kilau. Yang saya dengar pun dah box office. Alhamdulillah, bagus. Filem Melayu dah mula kembali menyinar. Walaupun ada komen-komen tertentu macam saya sendiri, kalau tengok filem yang macam tu, kalau terlalu lama sangat adegan silatnya terlalu lama dia seolah-olah Mat Kilau tu sendiri nak bunuh musuh dia begitu lama sekali. Ambil masa yang begitu lama untuk bunuh satu atau dua musuh. Jadi itu je lah komen saya tentang filem ni. Yang lain okey lah. So saya bagi rating 6/10. Okey. So, selepas menonton filem Mat Kilau ni, sebenarnya kita dah tahu sejarah Mat Kilau ni sejak dulu lagi. So, saya pun pergi ke Kuala Lipis. Hari ni dah sampai Kuala Lipis. So, sewaktu dalam perjalanan saya ke Kuala Lipis tu, saya melihat simpang-simpang masuk seperti Pulau Tawar, tempat di mana kampung Mat Kilau tu sendiri. Tapi saya belum singgah. Mungkin di hala balik nanti baru saya akan singgah. Dan kemudian saya melalui Kuala Tembeling. Pahlawan Mat Kilau kita menguasai kawasan-kawasan itu dan selalu ambush tentera-tentera British yang menjajah negara kita, terutamanya di negeri Pahang, Darul Makmur. So, apabila saya sampai ke Lipis, saya pun tak sangka rupa-rupanya ada karnival. Karnival tu dianjurkan oleh Kementerian Luar Bandar. Mungkin dia nak majukan dan dia bawa karnival ni ke serata tempat, termasuklah Lipis. So, apabila saya sampai di sini, hotel semua penuh. Saya begitu bernasib baik kerana selepas saya singgah, beberapa hotel semuanya penuh dan akhirnya saya dapat sebuah hotel yang saya rasa agak selesa di Lipis ni. Dan saya lihat hotel ni adalah antara hotel yang terbaik yang ada di Lipis lah. Jadi Alhamdulillah saya dapat check in di sini. Dan kemudian waktu sebelah malam, selepas saya makan malam, saya telah bertemu dengan Angah daripada ASK Razia, iaitu band ASK Razia. Angah ni selalulah memang kalau saya bagi tahu dalam grup WhatsApp group yang saya nak ke Lipis, dia pun datang. Dan di Lipis ni juga ada Nikmat Nikmat ni ialah fans tegar Ekspedisi. Dia takkan minat band lain punya. Dia memang minat Ekspedisi all the way. Okey. Lepas tu bila Angah datang, saya pun risaulah. Saya pun tanya kepada Angah, dah dapat bilik ke belum? Jadi dia kata masalah bilik juga ni, dia kata. So saya cakap dekat dia, kebetulan kita sampai dekat sini ada karnival. Jadi agak sukarlah. Okey, ni antara sedutan karnival malam tadi yang sempat saya lihat waktu siangnya sebelum malam tu. Yang menyebabkan saya tahu ada karnival ni adalah apabila saya pergi ke kedai makan tu, saya terserempak dengan band boy Floor 88. So Floor 88 ni ada dekat sini. Saya pun tanya, korang ada dekat sini buat apa? Ada karnival bang? Dia kata, so kita orang malamkan, jumpa malamkan bang dekat sana. Saya pun datanglah malam tu. Sebab kita nak tengok juga apa benda yang ada di situ. So saya rakam dua lagu yang memang terkenal, yang saya pun minat lagu tu. Antaranya ialah yang pertama saya minat Zalika, dan kemudian Akila. Dua nama perempuan. So tak apa, kita dengar. Kejap lagi kita flashback show mereka, sekadar untuk hiburan
Kemudian pada sebelah malam selepas tamat show dan kita pun round dekat carnival tu, tengok apa ada jualan usahawan yang datang ke sini, dan kita pun belilah serba sikit yang mana kita support dia orang kan. Okey, kemudian kita pun cari hotel untuk Angah. Cari tak jumpa. Akhirnya kita pun pergi minum. Kita minum di sebuah restoran yang anak saya pun ketawa lah bila tengok nama restoran tu, Minah Kawan Kita. Macam tu lah. Restoran ni nama dia pun dah unik. So kita pun duduk, alhamdulillah makanan dia sedap, minuman dia pun okey. Kita duduk situ, dan yang mengherankan apabila kita duduk minum dekat situ, tiba-tiba floor 88 pun datang makan dekat situ. Itulah saya cakap, kalau ada jodoh tak ke mana, dia datang lagi jumpa kita dekat situ. So dia duduk bersebelahan meja kita dan kita bersembang sikit, dan akhirnya kita pulang. Sebelum kita beredar tu, kita pakat macam mana kita nak cari bilik Angah ni, ya. Sebab Angah ni mana dia nak tidur, takkan dia nak balik ke Raub jauh. Waktu dah lewat masa tu, dah dekat jam 2 kita mengetih minum dekat situ. So akhirnya kita duduk berfikir, dan akhirnya nikmat dia teringat, sebab ni kampung dia kan, Lipis ni kampung dia teringat kawan dia seorang. Tapi yang menariknya, apabila dia call, saya pun pergi. Selepas hantar nikmat balik ke rumah dia, saya pun pergi ke resident the rest house ataupun residency house yang kita dapat hubungi, yang mengatakan ada satu bilik kosong untuk Angah. Okey, kita pun pergi. Saya pun bawa Angah sampailah, rupanya naik satu bukit. Naik bukit tu adalah tinggi juga ya bukit tu. Saya rasa yang tertinggi di Kuala Lipis. Jadi bila kita naik atas bukit tu, kita boleh nampak seluruh Lipis. Dan waktu malam, lampu kan, pelbagai lampu kita nampak, dengan kawasan karnivalnya semua kita nampak daripada bukit ni. Rupanya ada satu rumah yang mana didiami oleh Sir Clifford. Waktu tu Clifford adalah ketua penjajah British lah, yang datang ke Pahang, yang duduk di atas bukit ni. Rumah agam tersergam indah warna putih. Jadi dia rupanya ada rumah Mak Saleh atas ni. Tapi dah tak dijaga rapi, tapi bilik dia okeylah. So jadi Angah dapatlah tidur situ. Saya cakap, Angah, you are very lucky lah, because dapat tidur rumah Mak Saleh. Dulu Mak Saleh tidur sini. Hari ni Minah Saleh dengan Mak Saleh Celuk tidur. Okeylah. Tempat itu begitu bersejarah. Saya rasakan apabila saya flashback balik filem yang saya tonton semalam, iaitu Mat Kilau, dia ada menyebut tentang Sir Clifford ni, iaitu ketua penjajah yang cuba menawan atau menguasai Pahang Darul Makmur. Jadi di situ saya melihat rumahnya. Apabila saya melihat rumahnya, saya pun terfikir, kenapa Samsul tak guna rumah ni kan, original kan, originality penjajah tu sendiri ada pada rumah di atas bukit ni. Mungkin sedikit touch up, sedikit pembaik pulihan, dia boleh menjadi lebih baik lah saya rasa. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, benda dah siap ya. Orang kata benda filem tu dah siap, dah ditayangkan, dah pun box office. Saya pada hari ni, saya bercakap ni dah 35 juta kalau tak silap saya dengar Samsul beritahu. So jadi cuma kita agak kesal lah, kerana patutnya dia gunakan aset-aset ataupun tempat-tempat yang ori kan, yang kita boleh dapat lagi. Bukannya ada sekatan untuk masuk tempat tu, tapi saya tak tahu apa kekangan, mungkin kekangan modal ataupun masa, ataupun nak bawa pelakon ataupun kru yang ramai tu ke tempat ni mungkin payah, susah baginya. Jadi mungkin itu antara faktor-faktor kenapa benda ni tak digunakan. Tapi kalau biasanya filem sejarah ni purba, sama ada kita fiction kan ataupun apa ke, apabila kita menggunakan nama seorang pahlawan seperti Mat Kilau, Datuk Pahamam, Tok Gajah dan sebagainya, ya, kita sepatutnya lebih prihatin, jaga supaya tidak ada nanti pada satu ketika orang mempetikai. Seperti mana yang kita lihat
cerita P. Ramlee, cerita Hang Tuah. Ya, cerita Hang Tuah yang pernah diadaptasikan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kita tengok filem itu sampai hari ini diwarnakan, dulu di hitam putih, kemudian diwarnakan oleh Finas dengan biaya kerajaan Malaysia, dan akhirnya kerana filem ini, Hang Tuah ini, kita boleh tengok sampai hari ini sejarah dia dengan Tun Tejanya, dengan dari Melakanya, dia ke Pahang dan sebagainya. Jadi sejarah-sejarah tu diterapkan masuk, dan kita boleh lihat mungkin pada masa itu lokasi-lokasi untuk penggambaran filem tu mudah didapat, tetapi P. Ramlee dia berusaha untuk membangkitkan nilai-nilai kepahlawanan Hang Tuah dan Hang Jebat, juga para sahabatnya Hang Lekiu, Hang Lekeh, Hang Kasturi, lima orang sahabat pahlawan Melaka ni. Dia apabila Allahyarham Tan Sri P. Ramlee buat filem tu, kita tengok sampai hari ni pun masih best, masih kita naik semangat kita. So kita harap akan datang jika ada penerbit filem yang ingin menerbitkan filem-filem berunsur sejarah kepahlawanan Melayu seperti ini, dia kena ambil kira benda-benda ni, supaya kerana filem ni tak boleh kita melepas batuk di tangga saja. Kita kena pastikan filem ini berkualiti dan menepati sehingga ke ataupun dia panggil evergreen sampai bila-bila, mana boleh dijadikan bahan sejarah. Walaupun fiksyen, ada tambahan-tambahan adingan yang mungkin tak berlaku pada zaman Mat Kilau tu, tetapi fakta sejarah tu boleh membangkitkan semangat jiwa bangsa Melayu dan bangsa Malaysia itu sendiri. So saya harap akan datang, sekiranya ada penerbit yang membuat filem-filem ataupun cuba melakukan penggambaran untuk filem-filem pahlawan-pahlawan Melayu, ramai lagi pahlawan-pahlawan Melayu, Tok Janggut ada, Tok Maharaja Lela ada, ramai lagi. Jadi mungkin ada akan datang filem-filem seperti itu, dia kena ambil kira semua ni. Dia tak boleh ambil kira commercial value saja. Dia kena juga ambil kira sejarah yang mungkin akan menjadi rujukan bagi generasi akan datang sehinggalah ke akhir hayat kita nanti, InsyaAllah. So itu saja saya di Lipis, dan saya akan balik hari ini. Saya akan jalan dulu, lihat-lihat kawasan di mana apa yang berlaku kepada Mat Kilau, kita nak tengok juga. Dan mungkin insyaAllah kalau sempat saya akan ke pusara Mat Kilau di Pulau Tawar. Memuji namamu, oh kasih, nama yang terpuji, oh kekasih. Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Sadarilah, wahai kasihku, kita semua pasti akan kembali. Bertakwalah pada Allah dengan sebenarnya takwa. Tunaikan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Zikrullah, memuji nama Allah, salawat. So sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.